Okey, baik. Bab 1 tingkatan 5 adalah berkaitan dengan mikroorganisma. So, bila saya kata berkaitan dengan mikroorganisma, sedikit penerangan, apa itu sebenarnya mikroorganisma? Okey, mikro ni adalah kecil, organisma ni adalah hidupan. So, bila kita combine together between the micro and organisma, dia jadi adalah hidupan kecil. Dan mostly kita akan nampak mikroorganisma ni dengan menggunakan mikroskop. Okay? Menggunakan alat-alat dia sahaja untuk membenarkan kita melihat hidupan-hidupan kecil ni. Okay? Dalam tingkatan 5 bab 1 ni, okay, pertama kita akan belajar pasal pengelasan mikroorganisma. Bukan pengelasan je, kita akan belajar ciri-ciri mikroorganisma tu terbahagi kepada berapa. And then kita akan belajar pasal faktor yang akan mempengaruhi macam mana dia boleh hidup. Dan yang ketiga kita akan belajar apakah kebaikan mikroorganisma. Dan yang keempat kita akan belajar ada baik je ke mikroorganisma ni pun ada buruk dia. Okay? So kita nak tahu apa kesan bahaya mikroorganisma ni kepada manusia. Dan yang kelima, okay, E tu kita akan belajar pasal cara macam mana kita nak cegah daripada kesan-kesan bahaya yang kita belajar dekat D ni. And then yang seterusnya kita akan belajar macam mana kita punya cara untuk merawat. Okay? Kalau E ajar kita macam mana cara nak mencegah, F akan ajar kita cara macam mana kita nak merawat kalau kita dah kena. Okay, so kalau tengok dalam perteminda saya yang pertama ni adalah berkaitan dengan pengelasan mikroorganisma iaitu A. Okay, iaitu A. So sekarang ni kita nak tengok A tu secara dalam. Okay, kita nampak tak pengelasan mikroorganisma ni terbahagi kepada 5 iaitu VBPAK. V for virus, B for bacteria, P for protozoa, A for alga and K for kulat. Okay, so sekarang ni kita tengok satu-satu. Virus, apa itu sebenarnya virus? Okay, dalam satu apa yang pertama sebenarnya kita nak tengok mikroorganisma punya classification, group of microorganisma, and then kita nak nampak apa ciri-ciri dia. Okay, so kita tengok dulu virus. Saya hantar satu-satu video. Okay, virus dulu. Dia paling seni. Paling seni tu maksudnya apa tau? Paling kecil. Teramat kecil di antara yang lain-lain. Okay, so yang keduanya adalah dia adalah sejenis mikroorganisma parasit. Okay, parasit ni maksudnya dia makan dengan cara dibunuh sel hidup. So dia agak jahat sebab dia parasit. Okay, kita pernah dengarkan perkataan parasit tu. Okay, dia akan makan benda-benda yang hidup. Yang keduanya, yang ketiga, dia membiak dalam sel perumah. Apa maksud membiak dalam sel perumah tu? Okay, kalau korang tengok buku teks, membiak dalam sel perumah tu maksudnya adalah dia akan attack sel-sel baik. Tengok ni virus. Dia masuk dalam sel perumah and then dia beranak dalam tu, dia membiak dalam tu, and then dia keluar daripada tu. Nampak tak? Apa jadi? Sel yang duduk dalam tu untuk membiak akan mati. So ini yang kita katakan sebagai virus ni akan membiak dalam sel perumah. Okay? Dia akan masuk dalam sesuatu sel yang hidup, membiak dalam tu, hidup dalam tu, beranak dalam tu. Conclusion dia apa tau? Kalau orang kata membiak dalam sel perumah, okay, korang nampak tak? Virus ni, dia hanya mengeluarkan DNA je. Okay? DNA sahaja. Dia akan keluarkan DNA. DNA akan masuk ke dalam sel tersebut. So, nampak tak? DNA tu akan melahirkan anak-anak. So, bila DNA tu melahirkan anak-anak, nampak tak? Beranaklah anak-anak virus tu. So, kesan dia bila dah beranak anak-anak virus tu, apa tau? Sel perumah yang dia attack ni mati. Sebab tu saya kata kita bayangkan contoh, kita bagi contoh, yang kuning ni adalah sel darah merah kita. Rosak tak sel darah merah kita dia buat? Dia beranak dalam sel darah merah kita menyebabkan sel darah merah kita mati. Itu kesan dia. Bahayanya dia. Dengan hanya satu virus, dia boleh melahirkan banyak virus.
Itu yang terjadi pada coronavirus sekarang. Sebab tu coronavirus, dia membunuh manusia dalam keadaan yang sangat cepat. Terlalu cepat. Sebab dia beranak sekali banyak. Dah lah, bukan beranak je, merosakkan pula tempat yang dia beranak tu. Dan tempat yang dia beranak tu adalah sel kita. Dia boleh jadi sel ni adalah sel haiwan ataupun sel manusia. Boleh jadi macam tu. Okay, faham? Yang secara saya buat star. Okay, dia ni speciality of virus, dia adalah paling seni, paling kecil tapi paling jahat. Tahu kan virus. Okay, so itu adalah penerangan bagi virus. Okay, hopefully virus korang boleh faham dengan baik. Okay, virus kita dah settle. Okay, so now kita nak tengok bakteria. Okay, bakteria pertama, dia ada macam-macam bentuk, terlalu banyak bentuk. Example, okay, nampak tak dekat buku teks ni? Ni adalah bentuk-bentuk bagi bakteria. Ada yang berbentuk sfera, pilin, rod, koma. So, sebab tu saya kata karakteristik of bakteria ni macam-macam bentuk. Okay, yang seterusnya dia ada dinding yang teguh. Okay, dia ada dinding yang sangat teguh. Nampak berapa lapisan dinding yang dia ada. Okay, kemudiannya dia ada ekor. Karakteristik yang saya bagi, dia ada ekor. Okay, nampak tak? Dia ada ekor. Ekor ni lah yang membantu dia boleh bergerak dengan baik. Kalau tak ada ekor, sebab dia tak ada kaki untuk bergerak, ekor ni lah yang membantu dia boleh bergerak dengan baik. Okey, seterusnya adalah dia membiak secara assex. So nampak tak saya dah highlight tu? Assex ni maksudnya apa tau? Dia membiak secara belahan dia dua. Saya pernah cakap dalam kelas, assex ni dia membiak, tapi dia tak perlukan dua organisma. Hanya diri dia je boleh beranak. Kan? So, itu adalah karakteristik of assex. Maksudnya, kalau membiak secara assex tu, ni parent dia tiba-tiba terbahagi pada dua. So, ni lah yang kita kata sebagai membiak secara assex, iaitu belahan dan belahan dia dua. Okey, itu yang kita panggil sebagai belahan dia dua. Sebab tu dia dikategorikan sebagai assex tau. Single parent, dia sendiri tiba-tiba ada anak. Nampak tak? Tiba-tiba ada anak. Tak perlu pun dua orang. Dia tak sama macam manusia. Manusia menjalankan seks, perlukan dua jantina. Itu beza seks dengan assex. Okay? Tapi bakteria pun ada seks. Tapi seks dia tak macam manusia lah. Ada juga yang menyatakan bakteria ni dia membiak secara seks. Maksudnya kalau kita ada 1000 bakteria, ada yang akan membiak secara seks, ada juga yang akan membiak secara assex. Okay? Yang membiak secara seks tu maksudnya adalah konjugasi. Okay? Apa maksud konjugasi tau? Konjugasi tu maksudnya, contoh ini bakteria A, ini bakteria B. Dia keluarkan dia punya pipe, saluran. Yang ini pun keluarkan saluran dia. So, diorang akan memindahkan maklumat genetik, menyebabkan dia boleh beranak, yang dia pun boleh beranak. Itu yang kita kata membiak secara seks. Okay? Iaitu secara konjugasi. Okay, ingat membiak secara seks iaitu konjugasi. Dia perlukan dua bakteria untuk membenarkan dia membiak dengan baik. Okay? So, kita boleh nampak lah benda tu. Okay? Kita boleh nampak yang mana ada yang membiak secara assex, iaitu melalui belahan dia dua, tak perlukan orang lain untuk dia beranak. Kalau membiak secara seks, dia perlukan orang lain untuk dia beranak. Nampak tak? Okay? So, dan seterusnya, ingat tahu, bakteria ni dia ada buat fotosintesis untuk makan. Fotosintesis tu apa? Macam pokok. Dia buat makanan dia sendiri. Ambil karbon dioksida. Okay? Untuk dia buat makanan dia sendiri. Saprofit. Ingat tak, kalau kat sini saya kata parasit ni dia makan sel yang hidup, saprofit ni dia akan makan sel yang mati. Okay, dia akan makan sel yang mati. Okay, ni saiz dia. Compare dengan ni. Kecil kan virus. Okay, last video tadi saya cakap pasal fotosintesis kan. Okay, saya nak terang sikit pasal fotosintesis. Fotosintesis ni ibaratnya macam saya katalah dia macam pokok. Okay, pokok ke ni? Tak kisahlah Okay, so pokok
dia, saya kata buat makanan sendiri. Apa tau? Dia ambil karbon dioksida kat udara, dia ambil cahaya matahari kawan, dan dia ambil air. Tiga-tiga ni combine, campur. So dia pun dapat makanan. Makanan ni dipanggil sebagai glukosa. Glukosa. So nampak tak? Ada orang kata fotosintesis ni maksudnya pokok ni makan cahaya matahari, makan karbon dioksida. Salah. Dia sebenarnya fotosintesis ni dia ambil ketiga-tiga. Karbon dioksida, cahaya matahari, juga air. Combine tiga-tiga ni, ini yang kita panggil sebagai fotosintesis. So, bukan pokok je. Kalau kita tengok kat sini, maksudnya bakteria pun ada juga yang buat fotosintesis. Okay? Hebat jugalah sebab dia boleh buat fotosintesis. Dan maksudnya kita boleh kata bakteria ni tak macam virus, parasit, nak makan, bunuh orang. Yang ni dia boleh buat makanan dia sendiri atau dia tak perlu bunuh orang. Iaitu saprofit. Saprofit ni dia akan makan benda-benda yang dah mati. Tu saprofit. Okay. So tadi saya tak tunjuk virus. Nampak tak saiz dia 0.2 je. Kalau kita compare dengan bakteria, between 0.5 to 1.0. Besar. Kalau kita compare lah between virus and bacteria. Okay. Kalau kita compare between virus and bacteria, tu beza dia. Okay. So, settle bagi bakteria. Okay, bakteria habis So, kita dah habiskan virus, kita dah habiskan bakteria. So, kita nak tengok group of protozoa. Okay, protozoa ni, kita tengok ciri dia. Ada dua. Amoeba dan paramecium. Dia ada dua jenis. Iaitu, kalau korang tengok. Okay. So, tu amoeba. Untuk protozoa. Okay. And ni bentuk bagi paramecium. Macam slipper kan. Ni amoeba. Lukis korang Ni paramecium. Okay. Sebab tu saya kata. Dia ada dua jenis contoh. Iaitu amoeba dan paramecium. Okey, kemudiannya ciri seterusnya. Okey, ciri yang seterusnya tu tadi saya cakap dia ada duduk dalam air. Kalau kita tengok bentuk dia, perasan tak? So bentuk dia ni amoeba ni. Okey, kalau korang tengok saya buat line tu, ciri ni merujuk kepada amoeba. Dia ada di dalam air. Air apa tau? Air tawar, air laut, dalam tanah pun ada. Dan dia juga hidup dekat haiwan lain. Okay, bukan ada dekat air biasa je. Okay, dan dia ada pseudopodium. Pseudopodium ni maksudnya, nampak tak bentuk dia ni? Inilah yang membantu dia. Sebenarnya pseudopodium ni dia membantu amoeba ni untuk bergerak dan untuk tangkap makanan. Sebab dia tak ada tangan. Inilah tangan dan kaki dia ni. Inilah tangan, inilah kaki dia. So kita nampak kan, dia akan bergerak sebab dia punya badan tu very flexible. Dia akan bergerak dengan mudah. Okay. So kemudiannya untuk settle untuk amoeba. Kalau kita tengok paramecium lah, dia ada dekat air tawar. Air tawar je. Kalau ni ada dekat air tawar, air masin, even dalam tanah, even dalam haiwan lain pun dia ada. Okay. Tapi ini ada dekat air tawar je. Okay. Dan kalau ini ada pseudopodium, ini ada cilia. Okay. Dia ni ada cilia. Kalau amoeba, dia ada pseudopodium ni, dia untuk bergerak dan untuk makan kan. Apa function cilia yang ada dekat paramecium? So kalau kita tengok bentuk dia ni. Ni cilia ni, bulu-bulu kecil tepi tu. Tu cilia. So cilia ni samalah untuk membantu paramecium ni, bergerak dengan mudah. Sebab kita tahu dia duduk dalam air. Air kan senang orang kata licin. So apa yang menyebabkan
paramecium ni boleh hidup dekat air. Kalau ini ada pseudopodium ni. Kalau paramecium, dia ada cilia yang menyebabkan dia boleh bergerak attach dekat dinding. Gitu. Okay. Kalau protozoa, dia pun parasit tau. Okay, dia adalah parasit. Parasit tu, macam saya kata lah, dia akan bunuh sel lain. Salah. Maksudnya dia akan attack sel yang hidup untuk dia makan sel tu. Contoh macam dalam badan kita, dia masuk dalam badan kita, dia makan semua sel-sel yang ada dalam badan kita. Macam tu. Okay. Dia membiak secara aseks, iaitu belanda dua, dan juga konjugasi. Okay. So, nampak tak? Kalau dia membiak secara aseks, korang nampak kan? Okay, saya ada bagi tahu kan, aseks ni maksudnya apa? Dia tak perlukan dua orang pun dia nak beranak. Diri dia sendiri boleh beranak. Ni yang belanda dua. Mula-mula satu, tiba-tiba terbahagi pada dua. Secara sendiri. Adalah proses-proses yang dia buat. Maksudnya yang saya nak bold dekat korang sekarang ni, membiak secara aseks tu bermakna dia tak perlukan dua mikroorganisma untuk dia beranak. Macam kita manusia, membiak secara seks, perlukan dua jantina untuk membiak. Okay. Dan kalau perasan saya ada tulis juga, dia membiak secara seks. Maksudnya dia apply dua cara. Okay, protozoa ni ada apply dua cara, iaitu seks juga aseks. Kalau seks tadi konjugasi yang saya lukis tadi kan. Ni dia keluarkan tiub dia, keluarkan tiub dia. So dia pindahkan maklumat genetik, maka beranaklah yang lagi satu. Okay, itu adalah membiak secara seks. Dan saya nampak tak? 5 to 250. Compare lah virus bakteria dengan ni. Ini besar juga ni, sampai 250. Okay. So settle sampai level of protozoa. Okay, habis protozoa. Okay, baik. So alga, dia ada satu speciality yang teramat jelas bagi alga. Korang pernah tengok SpongeBob tak? Plankton. Itulah alga tu. Okay. So alga ni, dia menjalankan fotosintesis. Sebiji macam bakteria. Tapi bakteria ada yang buat makanan dia sendiri, ada yang dia pergi makan sel yang mati. Betul? Itu bakteria. Certain pakai fotosintesis nak makan, and certain lagi boleh pakai saprofit. Tapi alga dia memang fokus on dia buat fotosintesis. Dengar alga, dia macam tumbuhan, exactly macam tumbuhan. Tapi kenapa manusia meletakkan dia dalam grup meletakkan dia dalam grup mikroorganisma? Sebab dia tak ada akar, dia tak ada dia tak ada batang, dia tak ada daun, tak ada bunga yang menyebabkan dia boleh dikategorikan sebagai tumbuhan. So karakteristik dia adalah mikroorganisma kecil, tapi dia buat fotosintesis. Ciri yang macam tumbuhan tapi bukan tumbuhan. Okay. Kalau tumbuhan dia organisma, kalau alga dia mikroorganisma. Okay. And then tu je cakap, dia bukan tumbuhan tau. Okay. Kalau kita nak ambil contoh kan, kenapa saya kata dia macam tumbuhan tapi bukan tumbuhan? Contoh dia, saya kata pernah tengok SpongeBob tak, Plankton? Tu. Ataupun simple word, lumut. Lumut lah tu. Lumut tu alga lah tu, dalam laut. Boleh je jadi tak semestinya dalam laut. Kat mana-mana ada lumut, itulah tu alga. Maksudnya dia hidupan yang seperti tumbuhan, buat ciri-ciri seperti tumbuhan, tapi tak dikategorikan sebagai tumbuhan sebab dia tak ada karakteristik yang seperti tumbuhan ada. Akar, daun, pokok, apa semua dia tak ada. Okay, faham kan? Ni ada dua, Euglena dengan Spirogyra. Tolong lukis buat nota tu, tolong lukis. Pause kat mana yang saya tunjuk. Okay, ni Euglena. Okay, Euglena lebih kurang macam bakteria kan. Dia ada ekor menyebabkan dia boleh bergerak. Yang seterusnya adalah Spirogyra. Okay, Spirogyra. So nampak tak ada dua jenis? Nampak ada dua bentuk Ini adalah Spirogyra. Make sure lukis Okay. So
diorang ni membiak secara seks. Jarang dia membiak secara as-sex. Okay, dia membiak secara seks, iaitu konjugasi. Ingat jangan ada soalan lagi konjugasi tu macam mana. Ingat konjugasi ni, mikroorganisma A keluarkan tube dia, mikroorganisma B keluarkan tube dia, and then masing-masing pindahkan maklumat. So menyebabkan dia orang boleh beranak. Okay, maksudnya kalau tak ada dua mikroorganisma yang mana membiak secara seks, tak beranak lah dia. Okay, so ingat, membiak secara seks bagi mikroorganisma tu, dia orang keluarkan tube masing-masing untuk memindahkan maklumat. So nampak tak besar gila kot. So this one 0.2, 0.5 to 1.0, 5 to 250. Ini 1 to 10,000. Tapi kita nampak besar, tak adalah besar sebesar badan kita. Still kecil, tapi dalam kategori mikroorganisma dia besar. Okay, dia besar. Okay, settle untuk Olga. Okay, kulat guys, dah nak habis untuk subtopik yang pertama. Okay, pengelasan kepada mikroorganisma dah nak habis je guys. Okay, so kulat mikroorganisma yang terakhir saya nak kena explain in term of subtopik yang pertama Okay, dia paling senang untuk nampak. Kalau korang letak biar roti biasa kan, budak-budak asrama kan biasa letak bangkai roti dekat loker. So mesti korang dah biasa nampak kan. Kulat ni, itulah yang dekat roti-roti korang tu. Okay, tu kulat. Kalau kita compare with others, yang lain-lain ni memang is quite complicated lah nak nampak. Okay, so dia paling senang nak nampak. Okay, itu kriteria speciality dia lah. Okay, dan kulat ni dia saprofit. Ada yang saprofit. Ingat saprofit ni membiak dengan cara attack sel-sel yang dah mati. So tak risaulah. Tapi yang parasit ni risau. Maksudnya kulat ni ada yang saprofit, ada yang parasit. Macam manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang rajin, ada yang malas. Biasalah tu kan. Okay, so ni saprofit and parasit. Saprofit dia attack benda yang dah mati. It's okay, tak merugikan sesiapa pun. Parasit dia attack benda yang hidup, sel-sel yang hidup. Okay, dan macam mana dia membiak. Okay, ingat saprofit dan parasit tu untuk cara dia makan. Macam mana dia makan, mana dia dapat makanan. Ni makanan benda yang dah mati, ni benda yang dah hidup, benda yang still hidup. Okay, ni cara dia membiak. Dia membiak secara sex. Ada juga yang membiak secara seks. Okay, ada juga yang membiak secara seks. Okay, so maksudnya dekat sini yang membiak secara sex tu dia pakai bukan belahan dia dua. Kalau ni kan sex dia belahan dia dua. Kalau ni pun sex dia kan belahan dia dua untuk protozoa. Kalau kulat dia membiak secara sex tapi dia pakai spora. Spora tu maksudnya apa tau? Okay, kau tengok ni kulat ni. Ni kulat. Dalam kulat ni, bulat-bulat ni ada spora. Spora ni kan bulat. Duduk dalam bulat spora tu. Bocor dia. Contohlah dia bocor, lepas tu dia terbang, dia melekat dekat sini. Okay, melekat dekat sini. Sebiji je. Tapi dia boleh membiak banyak-banyak. Itu kehebatan spora. Maksudnya mula-mula kat sini, lepas tu dia beranak kat sini. Dengan hanya menggunakan spora dia je. Okay, itu maksudnya membiak secara sex. Dia tak perlukan dua orang. Dia perlukan dia je untuk dia beranak. Dan membiak secara seks tu adalah melalui konjugasi tadi. Dan tengok saiz dia 10 to 100. So make sure kita kena nampak dia membiak secara sex dia pakai spora kan. Pakai spora. Dia tak sama dengan yang lain-lain tu. Yang lain-lain tu membiak secara sex pakai belahan dia dua. Betul? Pakai belahan dia dua. Okay? Kalau bakteria, sex dia belahan dia dua. Even protozoa pun, sex dia pun still belahan dia dua. Tapi untuk kulat, sex dia adalah pakai spora. Dia lain sikit. Membiak secara sex ni korang kena tahu. Ada banyak je cara. Tapi yang kita nampak sekarang ni, sex kan ada dua yang korang nampak dalam silibus ni. Belahan dia dua dengan sporangium. Spora punya method. Settle. Okay.
settle untuk kulat. Okey, alhamdulillah. So untuk bab 1, 3 dan 5, subtopik yang pertama settle, iaitu pengelasan kepada mikroorganisma. So ingat pengelasan ni macam ibarat classification lah, kategori-kategori bagi mikroorganisma. Ada 5 tu tadi virus, bakteria, protozoa, alga dan kulat. So dah kenal satu per satu. Okey. So alhamdulillah habis untuk subtopik yang pertama. Untuk video ni hanya untuk penerangan subtopik yang pertama. So insyaAllah untuk subtopik yang lain-lain B, C, D, E, F ni for the next video. Okay. So sekian, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa spread to others supaya ia lebih bermanfaat kepada lebih ramai orang. Especially to all my student Akademi Lembaga Ilmu. Please take note. Okay. Assalamualaikum.